Hari ini kita akan sambung fizik untuk situasi daya di dalam sistem pakai. So basically kita dah buat sistem lift kan sebelum ni. Lift very easy lah, sebab dia hanya melibatkan dua daya, daya tindak balas normal dengan daya berat. Lepas tu kita just compare daya-daya tersebut dengan acceleration dengan percikan. Kalau percikan ke bawah, berat melebihi daya tindak balas normal. Kalau percikan ke atas, daya tindak balas normal melebihi berat. Kalau dia tiada percikan, maksudnya hala laju malar ataupun pegun, maka daya tindak balas normal dengan berat adalah sama. Okey, so hari ini kita tengok pula daya-daya yang terlibat dalam sistem pakai. Okey, hitung pecutan objek di bawah ini. So saya yakin terdapat pelbagai cara lah untuk menyelesaikan masalah ini. So saya tunjuk dua cara yang saya recommend lah. Satu cara yang sedikit panjang, yang lebih kata apa, yang lebih nampak macam. So satu cara saya perkenalkan adalah satu cara yang common, yang paling umum, yang saya rasa cikgu-cikgu pun akan menggunakan cara ini. Tapi saya suka lagi cara yang kedua, yang saya rasa lagi simple dan lagi cepat untuk memperoleh jawapan. Okey, so kalau kita situasi yang melibatkan takal begini, selalunya ada dua daya lah. Kedua-dua daya tu berada di hujung-hujung takal. So kita buat cara yang pertama dululah. Okay, cara yang pertama untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan takal. Okey, so yang pertama kita label dulu daya-daya yang terlibat. Untuk objek 2 kg, dia terlibat, yang terlibat adalah berat mg. 2 darat 9.81. Kita akan dapat 19.62 meter. Okey, daya yang kedua adalah daya tarikan ni lah yang telah diberi. So 30 meter. Okey, so cara nak selesaikan kaedah yang pertama, kita split takan ni kepada dua. Maka kita tengok sistem yang di sebelah kiri dengan sistem yang di sebelah kanan. Okey, sistem yang di sebelah kiri kita ada daya berat dan juga ada daya tegangan. Okey, sistem yang sebelah kanan pula kita hanya ada daya ke bawah saja. Okey, daya ke bawah saja, maka tak ada lah daya yang lain selain daripada itu. Okey, so macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita guna kaedah F net sama dengan MA. Okey, yang ni yang kita dah pernah buat sebelum ni. Daya paduan sama dengan jisim objek darab dengan pecutan. So daya paduan yang terlibat dalam sistem ini adalah tegangan. Kita kena tolak dengan berat. T tolak W sama dengan M A. Kita nak A kan, A sama dengan T tolak W bahagi M. So T tolak 19.62 bahagi jisim dia 2. Okey, so kita mengalami kesukaran sebab kita tak tahu nilai tegangan. So nilai tegangan kita kena tengok pula sistem yang di sebelah sini. So sistem yang di sebelah sini, tali yang kita connectkan to the takal ni adalah sama juga dengan tali yang kita tarik di sebelah kanan. So daya tarikan yang dikenakan di sebelah kanan ialah 30 meter, maka automatik tali yang dikenakan di sebelah kiri ni tegangan dia pun 30 meter. So kita masukkan 30 meter di dalam T, kita akan dapati 30 tolak 19.62 bahagi 2. Kita akan dapat 5.19 meter S negatif 2. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kita kata common, kita mesti split punya dua belah. Lepas tu kita selesaikan dua belah lah. Okey, cara yang kedua saya nak tunjuk ni lebih simple.
masih lagi Fnet sama dengan MA. Cuma kali ni saya contoh sikit. Fnet ni adalah daya besar, daya yang besar di hujung tolak daya yang kecil di hujung lagi satu. Manakala M ni adalah jumlah jisim. Jumlah jisim, kalau dia ada dua kotak, kita kena jumlahkan kedua kotak. Okey, so kalau saya nak guna kaedah ini, kita kata F di besar, F yang besar di sebelah hujung kan. So kita ada 19 dengan 30, mestilah 30 yang paling besar, so 30. Tolak F yang kecil, F yang kecil yang di sebelah hujung lagi satu adalah 19.62, sama dengan jumlah jisim. Jisim kita hanya ada satu lah, 2 kg, darab dengan A. So kalau kita susun semula 30 tolak 19.62 bahagi 2. So benda ni samalah macam yang di atas, maka jawapannya pun 5.19 ms negatif 2. So kita tengok pula soalan yang seterusnya. Kita buat dua cara juga. Okay, berapakah pecutan objek-objek? Okay, so kalau kita nak buat kaedah yang pertama, kita split dulu takan ni kepada 2. Yang sebelah sini kita ada elemen berat, sini pun kita ada elemen berat. So dekat sini berat dia 3 darab 9.81, kita akan dapati 29.43 meter. Yang sebelah sini 5 darab 9.81, kita akan dapat 49.05 meter. Okey, so kalau kita split kepada 2, yang sebelah sini ada berat, yang sebelah sini ada tegangan, yang sebelah sini pula ada berat ke bawah dan tegangan ke atas. So F net sama dengan MA. Okey, so dekat sini T tolak 29.43 sama dengan mass dia 3 kg darab dengan A. So ni persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua yang sebelah sini pula 49.05 tolak T sama dengan 5 darab A. Ini persamaan kedua. So macam mana saya nak tulis T dulu ke, T kemudian ke, T tolak berat ke, berat tolak T ke, macam mana? So kita kena contoh juga lagi satu arah pecutan. So kita nampak 5 kg ni lagi banyak jisim dia, maka kita assume pecutan dia ke bawah lah. Yang ni pula pecutan ke atas. So pecutan kedua-dua adalah sama sebab dia terhubung oleh tali yang sama. Maka tali ni bawa turun, sebabnya pecutan dia A ke bawah, maka tali ni akan tarik objek ni sebanyak pecutan A ke atas, samalah. Maka kita boleh katakan, kan saya cakap F net ni, F dia kena follow direction A, macam dalam lift tu kan. Kalau A kita ke atas, tidak balas normal melebihi berat. So kat sini kalau A ke atas, tension, tegangan yang lebih tinggi nilai dia daripada berat. So tegangan tolaklah berat. So dekat sini pula A ke bawah, maka berat kita melebihi tegangan. Sebab itulah saya buat berat tolak tegangan. So macam itulah kaedahnya untuk buat kaedah yang pertama ni. Sedikit panjang tapi kita boleh selesaikan. So kat sini saya boleh selesaikan dengan tambah kedua-dua persamaan ni. Kalau kita tambah T dengan tolak T, kita boleh cancel. T dengan tolak T kita boleh cancel. So tinggallah negatif 29.43 dengan 49.05. 49.05 tolaklah dengan 29.43. Kita akan dapat 19.62. Yang sebelah sini kalau kita tambah 3A campur 5A, 8A. So A sama dengan 16.62 bahagilah dengan 8, 2.45 ms negatif 2. Okey, tu kaedah yang pertama. Kaedah kita selesaikan sistem ni melalui persamaan serentak. So saya nak tunjuk kaedah yang kedua tu, yang saya kata lagi simple. Okey, F net. F net ni adalah
F hujung yang besar tolak F hujung yang kecil. M pula jumlah jisim. Okey, so kalau kita buat dekat sini, hujung yang besar kat sinilah dua-dua hujung kan, W dengan W ni hujung. Maka T dengan T ni bukan hujung lah. Daya yang hujung saja, yang paling hujung. So yang paling hujung sebelah sini 29, yang paling hujung sebelah sini pula 49. Mestilah kita ambil 49. Kita tolakkan dengan 29.43 dengan hujung yang kecil. Lepas tu jisim kita tambah 5 campur 3 ataupun 3 campur 5. Lepas tu darab dengan A. Okey. So kalau kita kira yang ni, tolak 29.43, kita akan dapat 19.628. Dan yang ni samalah balik dengan kaedah yang panjang tu. Kita akan dapat A yang sama. Okey. So kita tengok soalan yang seterusnya. Berapakah pecutan bagi pemberat-pemberat? Okey, so saya kat sini saya nak buat dua kaedah lagi. So yang belah sini kita ada berat mg 1 darab 9.81, kita akan dapat 9.81 Newton lah. Yang sebelah sini berat dia W sama dengan mg 3 darab 9.81, kita akan dapat 29.43 Newton. Atas ni ada tension, atas ni pun ada tension. So kaedah yang pertama, Fnet sama dengan MA. Mari kita label dulu pecutan. Pecutan kita disebabkan sebelah sini lagi berat daripada sebelah sini, maka pecutan kat sini ke bawah lah, sini kena ke atas. Maka kalau kita nak menganalisis yang sebelah sini, Fnet ni mesti sama arah dengan pecutan. Maka daya yang mana yang lagi besar mestilah daya tegangan. Tegangan kita tolak dengan daya berat sama dengan 1 kg darab dengan acceleration dia, pecutan dia. Yang sebelah sini pula, so yang ni nombor 1. So yang sebelah sini pecutan ke bawah, maka berat lagi besar nilai dia daripada tegangan. 29.43 tolaklah dengan tegangan darab dengan jisim 3. Ini nombor 2. So kita selesaikan persamaan ni dengan menambah. Maka kita dapati tegangan dengan tegangan boleh potong. Tinggallah 29.43 tolak 9.81 sama dengan 1A campur 3A 4A. Yang ni kalau kita selesaikan lagi, kita akan dapat 19.62 sama dengan 4A. A sama dengan 19.62 tu bahagi dengan 4.91 ms negatif 2. Tu kaedah yang pertama yang sedikit panjang. Kaedah yang kedua, Fnet sama dengan MA. Fnet kita hujung daya yang besar tolak hujung daya yang kecil. So daya hujung saya 9.81 dengan 29.43 sahaja. Yang lain semua saya tak tengok lah, sebab tu bukan daya yang paling hujung. Yang paling hujung dua ni sahaja. So yang paling besar adalah 29.43 tolak dengan yang paling kecil 9.81 sama dengan jisim kita kena tambah dua-dua. So 1 campur 3 4. Maka yang ni kita akan dapat balik yang macam cara panjang. Maka kita akan dapat 19.62 juga sama dengan 4A, dan A sama dengan 4.91 ms negatif 2. So jawapannya sama, dan lagi mudah, lagi cepat juga. Okey, berapakah pecutan objek-objek apabila beban 4 kg dilepaskan? Okey, so kita lukis dulu kita punya arah pecutan. Pecutan kita kat sini ke bawah, maka pecutan sini adalah ke kanan. Okey, lepas tu kita label gaya kita. Komponen berat W sama dengan mg 4 darab 9.81. Kita akan dapat 39.24 Newton. Yang sebelah sini tak ada lah komponen berat, yang ada adalah komponen daya geseran 2 Newton. Okey, lepas tu kita ada
tegangan. Kita ada tegangan. So kalau kita nak split kepada 2, kita split macam ni lah. Kaedah yang pertama saya tulis kat sini. Fnet sama dengan MA. Fnet mesti follow A. So yang sebelah sini A ke bawah, maka berat lagi besar. 39.24 tolak tegangan sama dengan mass dia, jisim dia 4 darab dengan A. So ni persamaan yang pertama. Okey, untuk yang sebelah lagi satu, A kita ke kanan, maka tegangan lagi besar. Tegangan tolak dengan 2 meter sama dengan 1 darab A. So ini adalah persamaan yang kedua. Kalau kita tambah kedua persamaan ni, kita dapati tegangan kita ni cancel sebab satu negatif, satu positif. Yang tinggal adalah 39.24 tolak 2 sama dengan 4A campur 1A, 5A. Lepas tu yang ni adalah 39 tolak 2 dia jadi 37.24 sama dengan 5A. A sama dengan bahagi 5, 7.45 meter S negatif 2. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang lagi pantas dan cepat, Fnet hujung yang besar tolak hujung yang kecil. So yang hujung-hujungnya 2 dengan 39 sahaja. So yang besar 39.24 tolak yang kecil 2. Dengan jumlah jisim 4 campur 1, 5 darab dengan A. So yang ni kita akan dapat 37.24 sama dengan 5A. A sama dengan 7.45 ms negatif 2. Jawapannya sama. Okey, berapakah daya paduan pecutan dan tegangan tali? So ada banyak benda lah yang dia tanya. Label dulu. Yang ni berat, W sama dengan mg 4 darab 9.8 1 39.24 meter. Okay, sebelah sini tak ada komponen berat sebab berat tunjuk ke bawah. Kita punya daya kita selain daripada berat adalah tegangan. So kat sini pun ada tegangan, maka kat sini kena ada geseran lah. So geseran kita 5 meter. Okey, so kita split kepada 2. Kaedah yang pertama, Fnet sama dengan MA. Untuk yang ni dulu, kita label dulu kita punya arah pecutan. So arah pecutan kita yang sebelah sini ke bawah, yang sebelah sini ke kanan. Okey, lepas tu Fnet mesti follow kita punya pecutan lah. So A kita ni kita ke bawah, yang ni A kita ni ke kanan. Maka W lagi besar daripada T. 39.24 tolak T sama dengan 4 darab A. Ini pertama, persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, A kita ke kanan, maka tegangan lagi besar daripada daya geseran. T tolak 5 sama dengan 7 darab A. Ini nombor 2. So kalau kita tambah, kita akan cancel negatif T dengan positif T. So kita akan dapat 39.24 tolak 5 sama dengan 4A campur 7A 11A. So 39.24 tolak 5, 34.24 sama dengan 11A. A sama dengan 34.24 bahagi 11, 3.11 ms negatif 2. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua lagi mudah dan lagi cepat. Fnet sama dengan A. Fnet adalah hujung yang besar tolak hujung yang kecil. Hujung yang besar tolak hujung yang kecil. 39.24 tolak 5. M adalah jumlah jisim 4 campur 7, 11A. Yang ni kita akan dapat 34.24 sama dengan 11A. A sama dengan 3.11 ms negatif 2.
Okey, untuk setakat ni faham tak kaedah ni, dua-dua kaedah ni? Tis lagi sebenarnya. Lupa. Kita kena cari pecutan. Dah cari. Lepas tu daya paduan belum lagi. Tegangan pun belum lagi. So kita selesaikan ni dulu, lepas tu baru kita buat yang bawah tu lah. Okey, daya paduan tu adalah F net MA untuk keseluruhannya. Okey, daya paduan untuk keseluruhannya adalah F net sama dengan 34.24 meter tu. Yang ni yang keseluruhannya. Okey, sebab saya tadi kata ambil hujung yang besar tolak hujung yang kecil. So yang ni adalah yang keseluruhannya. Okey, tegangan tali T sama dengan, kita ambil yang simple lah. So saya ambil yang T tolak 5 ni sama dengan 7A. Masukkan balik nilai A ni dalam equation nombor 2 ni. So 7 darab dengan 3.11. Lepas tu tambah 5. Kita akan dapat tegangan kita ni 26.77 meter. Okey. So okey, baru kita selesaikan yang nombor 2 ni. Okey, so kita semak dulu jawapan. Untuk yang sebelah ada bongkah ni, dia ada elemen berat. W sama dengan mg. 0.5 darab dengan 9.81 dapat 4.91. Lepas tu dia ada tegangan. Sebelah sini pun ada tegangan. Sebelah sini ada daya geseran lah. Okey, maka kita buat kaedah yang pertama dulu. Split pada 2. F net sama dengan MA. F mesti follow A. Okey, kita kena likir lah A kita ni. A ni ke bawah, A kat sini ke kanan. Okey, so yang sini A ke bawah, maka 4.91 tolak T sama dengan 0.5 darab A. Yang sebelah sini A ke kanan, T tolak 2 sama dengan 2.5 A. Lepas tu kita tambah. Kita tengok, kita cancel negatif T dengan T. Maka tinggal 4.91 tolak 2, 0.5 tambah 2.5, 3.0 A. Okey, 2.91 sama dengan 3 A. A sama dengan 2.91 bahagi 3. 0.97 ms negatif 2. Tu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, F net sama dengan MA. F net kita hujung yang besar tolak hujung yang kecil. 4 dengan 2, so 4.91 tolak 2. Kita punya jisim kita, mass kita tambah 2.5 dengan 0.5, 3.0. 2.91 sama dengan 3A. A sama dengan 0.97 ms negatif 2.